berkemampuan bagi suami dalam poligami. Ini agak berat sih. Adakah disyaratkan juga berkemampuan dari segi ilmu fardu ain? Mampu itu ada 3. Mampu fisik, memanglah dia orang yang kuat, 300 tenaga kuda. Mampu ekonomik, memang dia mampu. Ketiga, mampu ilmu. Ilmunya apa? Tentulah ilmu, kerana isteri itu ada 5 haknya yang mesti dipenuhi oleh suami. Yang pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, rumah tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Maka pendidikan dia, isteri kita tu kita bagi dia pendidikan. Bagaimana orang yang tak berpendidikan, tak berilmu pengetahuan nak mendidik, nak mendamaikan antara Irak dengan Iran ni kan berperang? Maka dia mesti ada strategik. Ini mesti. Ini kadang yang bertanya poligami ni banyak jemaah tanya poligami, rupa belum nikah. Satu aja cuba dulu. Kalau elok, lalu tambah. Kalau tidak, satu tu aja jaga dulu. Masna wa sulasa wa rubah. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu tak mampu bersikap adil, fawahidah, satu saja cukup. Tapi kalau adil, silalah. Apa hukum menepung tawar? Tepung tawar. Ambil beras warna kuning, ambil betil kunyit, ambil ini, sabut-sabutkan. Kalau dia meyakini itu mendatang, kalau kita anggap asap itulah yang membawa doa ni ke langit. Bila tak ada asap, doa tak naik ke atas. Rusak akidah kita. Tapi bila kita anggap asap bukur itu untuk harum-haruman ruangan sahaja, maka dia tidak merosakkan. Sama juga dengan meletakkan bunga-bunga di kubur. Bila engkau letak 7 bunga, maka 7 hari dia akan selamat. Rosak, tak betul. Tapi bila dia letak bunga hanya supaya jangan ada bau busuk, atau supaya mata ini menengok dia. Kalau ada bunga-bunga kan mata kita selesa. Sama lah macam ini bunga-bunga. Inilah bunga yang tak layu sampai hari kiamat. Nah, jadi bila dia ambil ini, dia letak hanya sebagai tradisi saja. Tak ada keyakinan apa pun. Tapi ini membazir lah. Ini banyak beras ni, berapa ons ini, ambil bagi ke ayam. Sekarang ada beras palsu dari Cina. Buat beras palsu sebagai tradisi. Islam datang tidak menghapuskan tradisi. Kalau dia baik, kita boleh teruskan. Tapi kalau dia batil, kita mesti hentikan. Memakaikan kelambu Kaabah. Kaabah itu tak ada kelambu, nama kiswah. Tapi ada seorang raja Himyar bernazar, bila aku menang perang nanti, aku akan pasang kelambu Kaabah. Tak ada ayat Quran suruh pasang kelambu Kaabah. Itu tradisi zaman dulu. Kenapa Islam tak larang? Kerana dia baik. Baik. Potongkan kambing, ambil darah kambing, sapu ke kepala anak. Masa Islam datang, ambil yang baik, buang yang buruk. Motong kambing, bagi daging kambing, makan kenduri, baik. Tapi mengambil darah, sapu ke kepala anak, tak baik, najis. Buang sapu kepalanya, daging tetap dimakan. Ini baik. Ambil yang baik, buang yang buruk. Keyakinannya ambil, buang, tapi perbuatan. Menyambut tetamu-tetamu dengan tari tepak sirih. Di tradisi orang Melayu bawa tepak sirih. Orang tanya kat saya, Ustaz Samad, apa hukum menyambut tetamu dengan tari tepak sirih? Saya datang ke Agap Minangkabau, disambut dengan tari tepak sirih. Saya tak tahu. Dia tengok bagi sini, saya ambil satu, saya makan. Rupanya kuyak sikit aja. Awak dah masuk satu. Itulah perlu tahu kita ada tradisi orang. Apa hukum ni? Apa salahnya? Ada makna di dalamnya.
ambil satu daun sirih, ambil gambir, ambil kapur, ambil pinang, masuk. Apa maknanya? Bila kita datang ke kampung orang, nak menikah dengan anak gadis orang, ada kelat, ada pahit, ada pedas. Awal-awal mungkin terasa tak sedap, tak selesa, tak nyaman. Tapi bila kita dah suka, habis sepah ditelan. Ada filosofi makna di dalam. Datanglah budak-budak kecil membawa tempat sirih. Oh, ini tak boleh. Kenapa? Sebab anak-anak gadis bawa tempat sirih. Jangan anak gadis, budak kecil bawa tempat sirih. Sebab bila tengok anak-anak kecil, ingat kita anak di rumah. Tapi bila anak gadis, lupa bini di rumah. Itu salah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Khut masafah dak makadan. Apa hukum bela janggut? Bela janggut, jaga janggut lah. Oh, ni nak sindir saya ni. Jabatan saya uniform, ada perintah tengah bela janggut. Siapa bela janggut boleh dikenakan tindakan tata tertib. Berjanggut itu hukumnya sunnah. Berjanggut hukumnya sunnah. Lawan daripada sunnah makruh. Bila perintahnya kuat wajib. Lawan daripada wajib haram. Kalau perintahnya tak kuat sunat. Lawan daripada sunat makruh. Kalau perintahnya kuat wajib. Perintah tak kuat sunat. Kalau larangannya kuat haram. Kalau larangannya tak kuat makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. 5 hukum taklifi jangan robah. Saya pakai sebahagian ulama mazhab Syafi'i, berjanggut sunnah. Jadi bagi tuan-tuan yang sudah berjanggut, the best. Yang belum ada janggut, beli buah pala, buah kemiri, bakar. Jangan mengejek. Yang sudah berjanggut jangan ejek tak berjanggut. Yang tak berjanggut jangan ejek orang berjanggut. Aku tengok engkau macam kambing lah. Tentu kau marah. Aku kambing, kau anjing, gitu dia. Bertumbuk gara-gara janggut. Janggut ni sunat, elok. Siapa yang berjanggut dapat pahala. Boleh Ustaz jelaskan tentang peristiwa Nabi Musa di Bukit Tursina? Adakah benar bukit itu hancur atau hanya dari dirinya saja yang telah panah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah Ta'ala menunjukkan kuasa, bukan menunjukkan dirinya, tak, menunjukkan kuasanya, lil jabali, di atas Bukit Tursina, kharra Musa sa'iqa, Musa pun pengsan. Falamma afaqa, ketika Musa sadar daripada pengsannya, apa kata Musa? Taubatul ana, aku taubat ya Allah, aku tak nak minta nak tengok engkau lagi. Datang orang berjumpa Abdullah bin Abbas, yang paling pakar dalam bidang Al-Quran. Abdullah bin Abbas, ya, sebesar apa cahaya yang ditampakkan Allah di atas Bukit Tursina itu? Abdullah bin Abbas tak jawab. Dia hanya kata sebesar ujung kelingking cahaya yang ditampakkan Allah di atas Bukit Tursina. Hancur batu-batu berkeping, berkecai. Saya naik pukul 2 malam ke atas sampai pukul 5 subuh. 3, 4, 5, 3 jam. 5 sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tengok matahari terbit. Lepas itu saya tanya imam, ada masjid kecil di atas. Imam, ini batu-batu ni, inilah batu-batu yang hancur berkeping kerana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada batu-batu yang hancur kerana takut kepada Allah. Wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada batu yang terbelah mengeluarkan air. Wa inna minna lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang hancur kerana takut kepada Allah. Tapi ada hati yang lebih keras daripada batu. Na'udzubillah. Tentang wahdatul wujud, yang wujud hanya Allah semata. Macam mana sebenarnya, Ustaz? Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Ada syair. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum. Kenapa? Karena yang menyambutku juga Tuhan.
Ini namanya paham serba Tuhan, semua Tuhan. Dia tulis syair ni masa rambut dia dipotong, tukang potong rambut. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, rambut dia jatuh ke lantai, rambut dia juga Tuhan. Tapi aku tersenyum kerana yang menyambutku juga Tuhan, kerana tanah yang di bawah itu juga Tuhan. Semua Tuhan. Maka orang ni tak mau sembahyang. Bila diajak dia sembahyang, apa kita sembah Tuhan? Kita ni Tuhan, takkan Tuhan nyembah Tuhan. Begitukah pemahaman? Maka kita ahlu sunnah wal jamaah, berakidah Asy'ari, berfiqh Syafi'i, bertasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf sunni Abu Hamid Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Baca Ihya Ulumuddin. Tak ada Imam Ghazali mengajak kita meninggalkan sunnah. Maka ahli yang mengatakan semua ni Tuhan, pokok kayu Tuhan, ini Tuhan, maka batil menurut Quran dan sunnah. Lahlu makna la mawjuda bihaqqin illallah tu apa? Saya ni mawjud, Allah wujud, saya ni diadakan. Yang mengadakan saya siapa? Allah. Maka saya ni semacam bayang-bayang. Ini bayang-bayang. Bayang-bayang ni ada kerana ada Allah. Tapi bayang-bayang ni bukan Allah. Saya ini adalah bayang-bayang. Kerana Allah menciptakan saya, maka saya ada. Innama amruhu iza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Adakah orang yang berpaham wahdatul wujud hari ini? Ada. Dia tak datang ke saya. Sebab dia datang ke saya, pasti saya akan marah. Dia tahu ini Ustaz Somad, kita tak boleh datang. Sebab bila kita datang, suara dia kuat, badan dia kecil, suara dia kuat. Dia datang ke kawan saya. Kawan saya ni orangnya lembut, master falsafah dari McGill University, Kanada, PhD dari Istan, Profesor Nakwib Al-Attas. Dia datang tanya, Ustaz, kata dia, iya, semua ni Tuhan. Kawan saya senyum. Oh, jadi semua Tuhan ya. Kalau begitu awak Tuhan lah. Ya, saya Tuhan. Jadi yang keluar daripada Tuhan, Tuhan. Ya, saya keluar daripada Tuhan, maka saya pun Tuhan. Maaf, cakap ni kasar, tapi kawan saya memang guna kata kasar nak tembak dia. Awak pagi tadi berak. Iya, kalau begitu berak awak Tuhan. Diam dia. Kalau akal panjang, kalau galak panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Orang macam ini kita tak boleh pakai ayat Quran. Dia tak percaya Quran. Kalau yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, berarti berak awak Tuhan. Sembahlah itu. Apa maknanya? Ini datang daripada mana? Daripada Greek, Yunan, yang berkeyakinan bahawa semua ni ada Tuhan. Maka dalam Islam dibezakan, ada Khalid, ada makhluk. Ada wujud, wajibul wujud, ada mawjud. Maka Abdul Samad ni wujud, tapi wujud dia akan hilang sirna. Sedangkan dia wujud, wal awwalu wal akhiru. Wal awwalu wal akhiru bukan dia berawal, dia berakhir. Sebelum ada sesuatu dia ada, wal awwalu. Ketika semua binasa, hancur, dia tetap ada, wal akhiru. Itu mana wal awwalu wal akhiru, wal zahiru wal batin. Bolehkah Ustaz beri nasihat pada saya sekeluarga tentang rahasia khusyuk dalam solat sebenarnya? Sebelum sembahyang, jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jaga khusyuk. Masa ambil wuduk batin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tangan basuh muka, batinnya keluar dosa dari biji mata. Tangan basuh tangan, batinnya keluar dosa dari jari-jari tangan. Tangan sapu kepala, keluar dosa dari otak isi kepala sampai lubang telinga. Tangan basuh kaki, keluar dosa dari celah jari kaki. Dah, tetap jaga. Dari tempat wuduk, dari rumah ke masjid tak boleh tasbih. Jangan tasbih. Jangan. Sebab apa? Rusak. Tasbih tak boleh, tasbih boleh. Kalau boleh jangan bercerita, sebab menjaga. Tapi kalau kita segan boleh. Tapi kalau sebaya kawan atau budak kecil, jangan kita lah. Dia tanya, Ustaz nak ke mana? Subhanallah, subhanallah. Nah,
Lepas itu baca qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, masyaallah. Mulut membaca, hati mengingat. Connecting, jangan sampai putus. Allahu akbar.